ialah anugerah guru inovatif yang dilaksanakan di dalam pengajaran dan pembelajaran ya. Okey, objektifnya ialah memberi penghargaan dan pengiktirafan kepada guru yang menghasilkan inovasi dalam proses pembelajaran dan pengajaran. Kemudian menggalakkan cikgu mencipta atau menghasilkan inovasi dalam proses PDP. Kemudian menyediakan ruang dan peluang bagi guru menampilkan hasil inovasi dalam proses PDP. Kemudian menyebar hasil inovasi guru untuk dimanfaatkan oleh para pendidik yang lain. Okey, pencalonan guru anugerah guru inovatif yang diterima pada tahun 2021 yang mengikut negeri, di mana Perlis telah menampilkan kesemua kategori ya. Begitu juga dengan Kedah, tapi Pulau Pinang pada tahun lepas tidak tidak menyertakan individu prasekolah, tapi kategori yang lain ada ya. Begitu juga dengan Perak, Selangor, Negeri Sembilan, Melaka, Johor. Pahang pun begitu juga. Begitu juga dengan Terengganu, Kelantan, Sabah, Sarawak, Putrajaya, tetapi Labuan hanya menghantar satu penyertaan saja pada tahun lepas, iaitu individu sekolah rendah dan juga dengan Kuala Lumpur. Ya. Okey, maksudnya guru inovatif ini kita boleh klasifikasikan kepada inovasi dalam konteks menterjemahkan kurikulum kebangsaan kepada proses PDP, inovasi dari segi bahan, kaedah, strategi dan sebagainya untuk meningkatkan kesanan proses PDP, inovasi yang asli atau penambahbaikan terhadap sesuatu yang sedia ada meliputi aktiviti pembaharuan dan juga perubahan positif dalam proses PDP. Ya. Okey, kategori yang kita pertandingkan ialah 4 kategori, iaitu individu prasekolah, individu sekolah rendah, individu sekolah menengah dan juga kumpulan. Ya. Okey, syarat-syarat pertandingan, bahan boleh meningkatkan kefahaman konsep melalui PDPC yang berkesan, bukan usaha memudahkan murid menjawab soalan peperiksaan. Ya, ada juga tahun lepas bila kita membuat penilaian, terdapat juga ada bahan yang digunakan hanya untuk nak dikatakan sebagai latih tubi sahaja, bukan bahan inovasi yang digunakan untuk membantu murid dalam proses PDP mereka. So kita terpaksalah, benda tu kita terpaksa nak dikatakan kita terpaksa ketepikan lah. Gitu ya. Kemudian mesti merupakan inovasi calon. Kita tak nak ya inovasi yang dibuat oleh calon tu dia pakai inovasi dari kawan-kawan dia yang tahun lepas dan saya dapati juga bahan-bahan inovasi pada tahun lepas ada juga yang telah diguna pakai daripada inovasi calon yang lain. Ya. Jadi kita sebenarnya kita naklah calon-calon kita ni mendapat mendapat idea ataupun ilham sendiri untuk menghasilkan bahan inovasi mereka. Okey. Dan juga dia tidak diambil dari inovasi orang lain atau mana-mana sumber lain yang belum ada dalam sumber lain. Ada 2-3 tahun lepas bila kita tengok bahan tu dan penilai kita telah membuat melihat di dalam internet dan didapati bahan itu ada di dalam video ataupun di dalam YouTube.
So kita terpaksa juga batalkan benda tu ya. Kemudian bahan inovasi tu mestilah belum ada dalam pasaran. Ini juga terjadi pada bahan-bahan yang telah dicalonkan, tetapi bila kita tengok daripada hasil penerangan inovasi itu sendiri, bila kita tengok dia dah mula pasarkan walaupun tidak secara meluas, tetapi dia dah pasarkan dalam kawasan ataupun daerah calon itu sendiri. So itu pun kita terpaksa batalkan ya. Dan juga mesti melalui pengarah JPN. Ada jugalah 2-3 calon yang terus menghantar bahan-bahan inovasi mereka ataupun manual penerangan inovasi itu terus kepada saya. Jadi memang kita tak boleh accept lah. Sebenarnya kita hanya accept bahan-bahan yang ada tanda tangan pengarah yang disokong oleh pengarah JPN, dan baru kita masukkan dalam pertandingan tersebut ya. Kemudian inovasi yang pernah memenangi tempat pertama, kedua atau ketiga dalam pertandingan ini atau pertandingan lain di peringkat kebangsaan atau antarabangsa. Jadi sebelum ini kita sebab penyertaan pun tak banyak, tetapi dia punya bahan-bahan pun tidak mencapai standard sebenarnya. Jadi kadang-kadang kita macam longgarkan sikit, tapi tahun ini saya rasa kita tak boleh lagi buat macam itulah. Kita mesti very stern dengan kenyataan ini lah ya. Maksudnya ada, kalau bahan itu telah dipertandingkan di dalam pertandingan inovasi ini, sama ada dia mendapat tempat pertama, kedua atau ketiga, ataupun di peringkat lain, maksudnya dia dah masuk pertandingan di peringkat antarabangsa, kebangsaan, pertandingan-pertandingan lain, kita memang tidak dapat menerimalah bahan tersebut. Kemudian inovasi yang sama dan pernah dicalonkan dalam pertandingan ini okey, inovasi yang ada dalam pasaran. Itu yang kita state. Memang maksudnya tahun ini memang kita really man it lah. Kita tak nak lagi inovasi-inovasi yang dicalonkan itu telah ada di pasaran, telah memenangi bahan-bahan di peringkat pertandingan lain dan sebagainya ya. Kemudian calonnya mestilah guru sekolah kerajaan atau sekolah bantuan kerajaan. Kerana baru-baru ini ada juga guru daripada MRSM menelefon saya untuk memohon untuk mencalonkan diri lah. Tapi kita terpaksa tolak sebab dia bukannya sekolah guru daripada sekolah kerajaan ataupun sekolah bantuan kerajaan ya. Dan bagi kategori kumpulan, okey, untuk kumpulan pula dia hanya perlukan sama ada 2 atau 3 orang saja yang paling maksimum. Okay, and then contohnya kumpulan tersebut mesti juga dari sekolah yang sama ya. Kita tak nak lah kata ada yang tahun lepas juga ada pegawai yang menelefon saya menyatakan ada guru ni dia telah pun masuk ke ke PPD, tetapi inovasi tu masih digunakan di sekolah, jadi dia nak join in. So kita memang tak terimalah benda tu. Okey. Seperti biasa, pusingan kita ada 3 pusingan ya untuk pertandingan ini. Pusingan pertama tu kita menilai bahan inovasi, video
dokumentasi pelaksanaan inovasi oleh calon. Jadi kita nilai dulu. Kemudian bila kita dah satisfied, then kita ada instrumen pemakahan yang kita berikan kepada panel penilai. Kita dah lantik panel penilai iaitu subject matter expert untuk setiap mata pelajaran yang ada bahan inovasi ni. And then kemudian kita senarai pendekkan 3 calon saja. Maksudnya Johan, naib Johan dan tempat ketiga untuk pusingan pertama ni lah. Kemudian yang kedua, ketua-ketua panel penilai akan menyenarai pendek dan membuat justifikasi lah untuk dulu kita buat 1, 2, 3, kemudian yang pertama, yang pusingan kedua peserta pertama saja kan, Johan saja. Tapi kali ni untuk pusingan kedua kita senarai pendekkan 3 iaitu Johan, naib Johan dengan tempat ketiga untuk pusingan kedua ni. Kemudian ketua panel akan membuat justifikasi lah mengapa mereka memilih ini dan sebagainya. Dan akhirnya di dalam pemilihan untuk pusingan kedua ini, jawatan kuasa pemilihan akan menentukan hanya 2 saja iaitu Johan dan naib Johan. Kemudian mereka akan sediakan sinopsis untuk diangkat dalam pusingan ketiga. Kemudian untuk pusingan ketiga ni, dulu kita hanya ada, kita dah dapat setiap Johan kan untuk pusingan kedua ni, setiap Johan untuk setiap kategori. Maksud kita gunakan, dan pusingan ketiga kita hanya untuk dapatkan Johan keseluruhan kan, seorang sahaja. Tetapi sekarang kita dapatkan untuk pusingan kedua kita hanya dapat Johan dan naib Johan. Dan pusingan ketiga maksudnya di sini pengarah BPK dan juga jemaah nazir akan ke sekolah calon. Maksudnya kita akan ada 4 kali 2. Maksudnya 8 sekolah lah yang kita akan turun untuk menentukan, sebab dia untuk pertandingan kali ini kita hanya nakkan Johan setiap kategori. Kita tidak ada lagi Johan keseluruhan. So meaning kita ada 8 buah sekolah kita akan menentukan Johan dengan naib Johan tu. Kita pergi ke sekolah tu untuk menentukan Johan setiap kategori sahaja. Semua boleh faham saya? Boleh. Okay. So semua dah faham ya tentang pusingan ketiga ni? Maksudnya dulu kita hanya pergi 4 sekolah. Kita pergi 3 sekolah untuk kategori pertama, prasekolah, kemudian sekolah rendah, kumpulan dan juga sekolah menengah. Tapi sekarang ni kita pergi 2 buah sekolah untuk menentukan Johan setiap kategori. Okey, ini adalah garis masa yang kita telah lakukan. Maksudnya hari ini 22 Februari kita adakan taklimat pencalonan ya. Kemudian pada 7 Mac iaitu penghantaran bahan inovasi ke BPK, dan 21 hingga 25 Mac penilaian anugerah guru inovatif pusingan pertama. Kemudian 29 hingga 30 Mac, sebab kita sekarang ni kita dah ada 12 pencalonan untuk dapatkan Johan dengan naib Johan. So kita perlukan 2 masa. Tidak tahun lepas kita perlukan 1 masa, 1 hari saja. So now kita ada 2 masa, 2 hari penilaian untuk pusingan kedua, dan pusingan ketiga pada 3 hingga 14 April. Maksudnya kita ada dalam masa 12 hari untuk pergi ke 8 buah sekolah lah. Dan akhirnya keputusan akan dihantar ke Urustia pada 18 April.
Okey, bentuk anugerah ya ataupun anugerah wang tunai, kita tak mereka tak boleh nak tentukan berapa ya, bergantung kepada pihak yang menganjurkan. Kalau dapat lebih katanya akan bagi lebih. Jadi saya tak tahu berapa. Dan juga kita akan dapat wang tunai dan juga seperti biasalah kita akan dapat sijil penghargaan. Tetapi itu hanyalah kepada Johan sahaja. Okey. Kriteria pemakahan ya. Kriteria pemakahan kita ada kreativiti dan inovasi, iaitu kesesuaian idea kita bagi kepada 30%. Kemudian bentuk inovasi, kebolehkelaksanaan inovasi 20%. Keberkesanan pengajaran guru 15%. Keberkesanan pembelajaran murid 15%, potensi inovasi untuk disebar luas 10%, keberkesanan kos 10%. Ya. Semuanya kena memenuhi kriteria berikutlah ya. Okey, kita di dalam surat pemberitahuan yang telah saya emailkan kepada semua pengarah JPN ya, di dalam surat pemberitahuan itu ada maklumat calon ya, iaitu lampiran A, lampiran B, lampiran C, iaitu penerangan yang boleh disokong dengan sama ada gambar, carta, video atau persembahan secara grafik. Okey, ini adalah pemenang ya pada tahun 2021 ya, yang dimenangi oleh kategori prasekolah, telah dimenangi oleh Negeri Selangor. Kemudian individu rendah telah dimenangi oleh Negeri Johor. Kemudian individu menengah telah dimenangi oleh Negeri Melaka. Kumpulan Sabah dan Johan keseluruhan ataupun dipanggil ikon guru inovatif pada tahun lepas telah disandang oleh peserta daripada Johor. Ini adalah taklimat untuk yang pertama lah. So ini adalah lampiran A yang kita sertakan. So peserta akan kena isilah, wajib mengisi ini. Kemudian IC ya, IC depan dan belakang kita tampalkan kat sini, dan di bawah ni ya, prasekolah ni ialah tanda tangan dan cop pengarah. Ini yang paling penting. Maksudnya kalau tak ada benda ni memang kita tak terimalah. Dan akhir sekali lampiran C ya. Kemudian guru yang dicalonkan oleh Jabatan Pendidikan Negeri dan pertandingan guru inovatif hendaklah menyediakan satu penulisan ataupun manual ya, penerangan mengenai inovasi tersebut ya. Kemudian di dalam inovasi tersebut, dalam penerangan ataupun manual tersebut mestilah ada kategori pertandingan, tajuk inovasi, sinopsis inovasi, objektif inovasi, kumpulan sasaran, latar belakang, penjelasan tentang proses penghasilan inovasi mengikut kronologi, dan isu masalah yang ditangani berkaitan bahan inovasi. So bahan-bahan tu mestilah disertakan sama ada dengan video dan foto. Kos bagi menghasilkan inovasi tersebut mesti dinyatakan. Kemudian keberkesanan inovasi tu mestilah diikuti ataupun disertakan dengan data. So kita tengok data tu kira nampaklah kan bila ada data. So potensi untuk disebar luas kepada orang lain dan keterangan lain yang berkaitan. Okay. So habis untuk taklimat kita, tapi kita ada lagi dua lah. So sementara ni saya nak tanyalah sama ada ada apa-apa pertanyaan daripada rakan-rakan? Ada puan saya ada angkat tangan. Ya Cik Sarah, kenapa? Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Puan Zaira, saya mewakili Cik Lizat ni sebab ada dua mesyuarat serentak yang Cik Lizat perlu
hadir. Okay. Tapi untuk ini saya mohon supaya dilihat semula pada timeline atau tarikh tersebut. Tarikh pengantaran diberi pada 7 hari bulan Mac. Kami di Pulau Pinang ini mohonlah supaya tarikh tersebut dianjakkan seminggu ke hadapan. Maksudnya mungkin pada 14. Kerana memandangkan pandemik COVID ini dah makin teruk di sini dan guru-guru juga berdepan dengan pelajar-pelajar yang akan menduduki peperiksaan SPM dan pelajar-pelajar yang sedang menjalankan kerja khusus bagi tingkatan 4 dan juga untuk yang menghadapi PPB dan sebagainya dan beberapa peperiksaan amali. Jadi mohon supaya tarikh tersebut dianjakkan seminggu ke hadapan. Maksudnya bukan 7 lah, kami mohon supaya dia kalau boleh 14 ke macam tu lah. Mohon pertimbangan daripada pihak. Okey, sebenarnya itu sebabnya saya masukkan dalam grup kan untuk maklumat awal. Maksudnya saya sebelum apa ni, sebab ni kita punya saya tak kan kalau Puan perasan lah, surat pemberitahuan baru saja kita hantar kepada semua JPN. Sepatutnya surat pemberitahuan tu dihantar lebih awal, tetapi kita baru saja lepas mesyuarat jawatan kuasa pengelola, di mana kita masih menunggu sebab ada macam tadilah ada bentuk penilaian yang kita perlu ubah daripada ada johan keseluruhan, sekarang kita dah jadi AGI supaya tuan-tuan dan puan-puan boleh bersedia lebih awal, maksudnya bahan-bahan tersebut. Tapi saya telah bincang dengan ketua unit saya. Saya nak kata macam mana saya mohonlah sebab dia keadaan ni di luar jaga. Ya. Dia ada banyak perkara yang di pihak sekolah sebenarnya. Kalau pihak puan ataupun kumpulan KPM turun ke sekolah, kita dapat lihat memang cikgu-cikgu pun sekarang ni menghadapi stres dan sebagainya dengan bilangan calon yang semakin ramai kena pandemik COVID, dengan guru-guru juga terlibat sama dan dalam masa yang sama banyak perkara perlu diselesaikan memandangkan SPM ini memang tarikhnya dah tetap dan pelajar mula untuk amali. Jadi bila pandemik ini berlaku seperti ini, dia juga memberi kesan kepada guru-guru yang terlibat lah. Jadi memang kami sangat memohon pertimbangan dan penilaian yang bijaksana lah daripada pihak puan untuk kami cuma minta seminggu ke depan saja supaya benda ni boleh kita boleh membantu dan dia boleh settle dengan lebih orang kata bijaksana lah. Sebab benda ni dia memberi kesan banyak lah sebenarnya puan. Itulah daripada Pulau Pinang ya. Dr. Azwan? Kita kena tengok apa ni, adakah dia akan mempengaruhi lain-lain kegiatan selepas daripada itu. Macam mana abang, kalau maknanya kita dah lanjutkan seminggu, yang lain-lain tu adakah kita ada buffer ataupun tidak? Ada buffer sebenarnya, tapi itulah betul sebab kita perlukan, sebab bahan-bahan tu nanti itu pun kita perlu bincang jugalah di dalam syarat ni, di dalam taklimat ni, kerana kalau dulunya kita hanya ada barang-barang ataupun bahan-bahan inovasi terutama daripada prasekolah yang mewujud, di mana kita kena asingkan dan kita kena tengok bahan tu, bila bahan tu sampai kita kena proses dulu, maksudnya kita categorizekan benda tu dan sebagainya. Tapi saya tak pasti pula sama ada tahun ini kita nak macam tahun lepas, maksudnya bahan-bahan tu kita ambil secara maya saja ataupun kita ambil video saja tanpa bahan mewujud. Dan saya rasa kalau untuk dikedepankan untuk 15 hari bulan tu ataupun 14 hari bulan tu,
rasanya boleh lah. Tapi kalau kata misalnya ada disertakan juga bahan-bahan mewujud yang mana kita perlu klasifikasikan dulu mengikut kategori, so dia ambil masa jugalah. Kita cuba minta pandangan daripada rakan-rakan yang lain macam mana? Assalamualaikum Tuan Azwan dan juga Puan Amal ya. Saya Azilawati daripada JPN Selangor. Kami mohon ya supaya adalah ya pertimbangan daripada pihak KPM dan juga memandangkan untuk ikon TVET dan juga STEM. Tarikh penghantaran ke KPM adalah pada 18 Mac. Itu pun pegawai STEM pun masih lagi berunding lah ya kalau boleh dilanjutkan, sebab kita hanya ada 3 hari saja ni dah nak cuti sekolah dah. Okay, jadi dari segi cikgu ya, dia nak buat preparation tu, dia nak videokan balik, dan juga dengan keadaan murid yang ada penggiliran. Okay, dan ada juga sekarang ni pun banyaklah kan kes-kes COVID. Jadi itu juga akan jadi masalah cuti sekolah. Sebabnya bila kita lihat yang sebelum-sebelum ni pun tarikh tu memang dia tak lari banyak lah. Maknanya memang tarikh ini jugalah, musim ni jugalah tarikh yang kita perlu hantar ke KPM. Tapi bila sesi persekolahan 2022 ni dia agak lain sikit. Sebab kita akan mula 21 Mac. Jadi itulah yang saya nampak ada kekangan di pihak cikgu. Ya, maknanya mereka ni nak dan jugalah kualiti dokumentasi dan juga bahan tu ya yang nak dihantar tu. Itu saja Puan Amal, kalau boleh dipertimbangkan. Terima kasih. So sekarang ni kita juga nak perlu konsensus lah dekat sini kan. Sama ada kita nak bahan-bahan tu kita nak hantar secara mewujud ataupun kita nak hantar secara maya, maksudnya kita kongsikan dalam Google Drive seperti tahun lepas. So apa pendapat rakan-rakan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puan Amal dan Dr. Azwan, saya dari Nurul Hisham Abdul Hamid daripada JPN Negeri Sembilan. Saya cadangkan agar kita hantar bahan inovasi untuk guru-guru untuk ni macam tahun lepas lah. Masukkan dalam Google Drive, kita kumpulkan ikut kategori, kemudian kita bagi link kepada KPM lah untuk dinilai. Kalau ada sebarang pertanyaan ataupun tindakan seterusnya, maknanya hakim akan terus rujuk pada peserta lah. Macam tu. Lebih mudah saya rasa dalam keadaan sekarang ni. Itu je. Terima kasih. Okay, terima kasih Cik Nurhisham. Ada lagi rakan-rakan lain? Yang lain ni senyap bersetuju ke? Bersetuju untuk tidak ditambah masa ataupun senyap? Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Saya Dr. Azwan, baik urusan Puan Amal Farid. Saya daripada Melaka. Okey, baik. Dari segi masa tu, kalau diberi ruang untuk lanjutkan, kita terima je lah. Saya rasa semua rakan-rakan negeri lain pun setujulah dengan keadaan sekarang ni. Okey, kalau kata tak boleh 14, kononnya hujung minggu tu ke hari Jumaat. Maksud dia ada sedikit masa dilanjutkan lah. Okey, baik. Yang kedua, segi bahan agak-agak sesuai lah kalau kita hantar secara Google Drive. Tetapi dari segi bila prasekolah ni dia macam kena bahan mewujud tu, sebab dia prasekolah ni kebanyakan dia bahan dia besar lah untuk sesuai dengan prasekolah lah. Tapi kalau
Rasa boleh je kalau video. Tapi kalau kata nak kena hantar, boleh juga. Tak kisahlah yang tu. Okey, yang penting tempoh masa tu. Kalau boleh dilanjutkan. Okey, baik. Yang ketiga, boleh bertanya ke terus yang tadi tentang Johan naik. Boleh. Okey, baik. Mungkin yang Johan di peringkat kategori dia dapat wang tunai dan sebagainya. Macam mana keadaan yang naik Johan atau tempat ketiga? Ada diberi sijil atau tidak? Itu pertanyaan daripada Melaka. Untuk tahun ni memang tak ada. Memang hanya diberi kepada Johan saja. Tapi saya macam tahun lepas jugalah, saya dah usahakan dengan untuk kita dapatlah daripada sijil yang macam mana yang Johan dapat, so kita mohon sijil tersebut untuk dibuat sebagai sijil penyertaan. Tapi malangnya pada tahun lepas kumpulan urus setia yang mengendalikan bahan tersebut hanya sekerat jalan saja. So orang yang lain tu dah bertukar tempat lain dan sebagainya. So benda tu bila saya tanya balik kepada urus setia yang terkini, jadi mereka tak dapat nak mengadakan sijil yang untuk tahun lepas. Walau bagaimanapun saya akan berbincang dengan Dr. Azwan so that kita sebagai pihak pengelola iaitu BPK akan mengeluarkan sijil penghargaan daripada BPK sendirilah untuk calon-calon yang tahun lepas dan juga sijil kepada peneras AGI lah tahun lepas untuk BPK sendiri yang mengeluarkan sijil tersebut. Boleh ke doktor? Saya rasa tak ada masalah kalau kita untuk BPK mengeluarkan sijil lah, tapi untuk yang pemenang tu biar daripada sijil daripada KPM lah. Dan kita pernah tengok mesej kebanyakannya bersetujulah untuk dilanjutkan. Saya rasa kita putuskan macam tu lah ya, Aman. Okay. Tapi dia punya bahan tu kita nak buat secara maya saja doktor untuk di-sharekan dalam Google Drive macam tahun lepas. Saya rasa first stage tu bagi maya je lah sebab dalam keadaan sekarang ni pergerakan terhad dan sebagainya dan kita pun tak naklah menyusahkan rakan-rakan kita yang nak kena menghantar daripada jauh dan sebagainya lah. Okay. Saya rasa minggu lepas pun bila kita tengok penilaian tu kita dapat idea yang agak bagus jugalah apabila dengan melihat kepada perkara tersebut dengan tak perlu melihat kepada bahan yang secara mewujud lah. Cumanya kalau boleh kita nak minta pada tahun ini kualiti gambar untuk video tu lebih baik lah sebab ada yang kualiti dia agak dia panggil, yalah memanglah kita pakai kamera phone tapi kalau boleh biar yang lebih sharp lah kan. Dan juga daripada segi presentation tu ada ambil daripada beberapa angle lah untuk kita lihat kepada bahan-bahan yang dihasilkan. Sebab ada yang entry dia macam statik sajalah daripada agak jauh, jadi kita kena meneka-neka pula kan apa bendanya, bagaimana benda tu berfungsi dan sebagainya. Dan pengajaran pun tidak jelas lah. Okey Aman, macam mana? Okey, setuju. So kita lanjutkan kepada 14 hari bulan. Boleh ke semua? Terima kasih Puan. Bagi pihak kami rakan-rakan, terima kasih atas pelanjutan tu. Okey, kita lanjutkan sehingga 14 bulan 3 di mana saya akan menyediakan satu tapak untuk tuan-tuan dan perempuan nanti masukkan ke dalam tu mengikut kategori yang saya yang dipertandingkan ya. Okay. So ada lagi apa-apa pertanyaan sebelum kita masuk ke taklimat tentang penerangan inovasi pula? Ada lagi pertanyaan?
Tak ada saya teruskan untuk yang kedua. Okey, ini berdasarkan laporan pertandingan TTI tahun 2021 ya. Bahan inovasi tidak disertakan dengan penerangan inovasi manual. Maksudnya di sini bahan inovasi yang disertakan tu dia penerangan inovasi itu tidak difahami. Maksudnya dia tidak menerangkan bahan inovasi itu secara detail. Ya. Dan juga ada juga yang bahan-bahan tersebut tidak diuji secara pra ataupun pasca, tidak dinyatakan di situ. Maksudnya sebelum bahan inovasi ini direka, macam mana keputusan budak dan sebagainya, dan selepas macam ni. So kita yang saya nyatakan tadi yang berpandukan kepada data. So meaning mohon tuan-tuan lihatlah bahan penerangan tu supaya dia lebih detail dan komprehensif untuk kita nilai lah, untuk para pegawai-pegawai menilai ya. Dan satu lagi untuk saya kongsikan di sini ya, contoh dia macam manual ataupun bahan penerangan tu. Maksudnya bahan-bahan tu dia di muka hadapan tu mohon diletakkan negeri. Negeri di mana calon tu bahan inovasi tu, di mana calon tu dari mana, dari negeri mana. Contohnya Negeri Sembilan ke Melaka ke, supaya kita senang nak bedak dan kita senang nak tengok dia punya ni. Kadang-kadang hantar manual macam tu jadi terpaksa pula urus dia membaca dulu manual tu, sedangkan kita boleh just nak categorizekan benda tu dengan cepat. Jadi saya mohonlah kepada tuan-tuan dan puan-puan dan juga yang misalnya 2021 okey, calon tidak menggunakan sampel yang lebih besar. Contohnya kadang-kadang dia buat penyataan dekat situ, dia hanya menggunakan sampel untuk 5 ke 6 orang ke saja dalam ni. Dia tidak melambangkan untuk keseluruhan kelas ya. Saya juga diingatkan di sini bahawa bahan-bahan inovasi ini kita gunakan di dalam PDPC. Maksudnya di situ. So kita kenalah bahan-bahan tu kita nyatakan bagaimana kita menggunakan dengan sampel yang ramai. Maksudnya 1 kelas ke, 2 kelas ke dan sebagainya. Ya. And then calon tidak berkongsi bahan inovasi dengan guru lain. Ada juga penyertaan yang kita lihat di situ bila kita selak-selak di punya manual atau penerangan inovasi, dia tidak nyatakan bahawa bahan itu telah dikongsi atau disebarluaskan kepada daerah ke, kepada negeri ke dan sebagainya. Dia hanya menerangkan inovasi itu berkenaan inovasi dia sahaja, di mana dia tidak ada sebarkan kepada orang ramai. Tetapi kalau diikutkan syarat penyertaan, bahan itu telah pun disebarluas ke daerah-daerah. Tetapi diingatkan juga supaya bahan itu tidak dijual. Maksudnya macam tahun lepas ada calon, dia telah menyebarluaskan di daerah masing-masing, di daerah dia sendiri, tetapi at the same time dia dah jualkan bahan-bahan tu kepada guru-guru yang lain lah. Ya. Kemudian isu yang dapat diselesaikan oleh bahan inovasi calon dilihat terlalu banyak dan idea. Satu lagi, maksudnya kita bahan tu kita boleh buat 2 atau 3 cara bagaimana kita nak menyelesaikan masalah. Tapi kalau banyak kita nampak macam boleh ke bahan ni diguna pakai ataupun untuk menyelesaikan beberapa masalah PDPC yang lain. Macam tu. Kalau 2-3 jadi kita boleh nampaklah contoh dia kan.
So bahan inovasi tidak boleh diguna oleh mata pelajaran lain. Ini pun satu lagi, bahan inovasi ni dia diharapkan supaya dia dapat integrate dengan mata pelajaran lain. Dia dapat diguna pakai atau dapat membantu di dalam mata pelajaran yang lain juga. Tetapi yang bahan inovasi calon tu dia tidak menunjukkan itu. Jadi maksudnya dalam penerangan tu kita kena, sebab sekarang ni kita tidak lagi macam dulu, kita tidak lagi ke sekolah nak melihat cikgu tu ataupun calon tu mengajar dalam kelas dan sebagainya. Kita cuma berpandukan kepada bahan inovasi, penerangan inovasi dan juga video. Jadi kalau benda tu tak macam komprehensif ataupun detail, jadi para penilai tu mungkin dia tak faham ke ataupun dia tak dapat gambaran yang lebih tidak memahami ataupun tidak memahami penggunaan bahan tersebut. Okey, bahan inovasi ada yang contoh dia ada yang macam beberapa kali saya tekankan di sinilah, bukan kita nakkan bahan inovasi tu digunakan dengan hard cover dan sebagainya, tak ada. Kita boleh gunakan bahan yang biasa tapi jangan terlalu nipis ataupun terlalu ringkas. Maksudnya kita go detail tentang bahan inovasi tersebut. Dan di sinilah saya nyatakan mestilah ada sama daripada Jabatan Pendidikan Negeri mana-mana, Melaka ke dan sebagainya, supaya senang kita boleh bedakan ke ataupun kita boleh klasifikasikan mengikut negeri dan sebagainya. Okey, calon-calon kepala pengarah Jabatan Pendidikan Negeri, sekali lagi diingatkan supaya bahan-bahan tersebut telah di-endorse dulu oleh pengarah JPN negeri. Barulah boleh dihantar ataupun di-emailkan kepada saya ke macam mana kan nanti untuk dikongsikan dalam Google Drive dan sebagainya. Dan di hadapan tu juga kita letakkan kategori pertandingan. Maksudnya kategori prasekolah ke, sekolah menengah ke, sekolah rendah dan sebagainya. Dan tajuk inovasi. Dan satu lagi tentang sinopsis. Kita buat ringkas supaya sinopsis tu nanti kita boleh copy dan paste saja dengan dalam inovasi sinopsis ketua penilai supaya mereka boleh nanti gunakan sinopsis tersebut untuk membuat justifikasi dan sebagainya. So kalau kata misalnya sinopsis tu terlampau banyak, sebab kita sekarang ni pihak urus mohonlah kepada pengaras untuk tengok supaya win-win situation. Maksudnya kita tuan-tuan dapat membantu urus dia untuk mempercepatkan proses penilaian dan juga memudahkan ketua penilai untuk membuat penilaian dan justifikasi secara cepat dan pantaslah untuk kita, sebab masa pun dah kira begitu suntuk. Maksudnya dia nak ketua penilai nanti dia nak prepare lagi sinopsis, kemudian nak buat lagi justifikasi dan sebagainya. So dia akan mengambil masa yang lama. Sedangkan untuk pusingan kedua, kita hanya ada masa 2 hari saja untuk menilai ataupun untuk memilih berpandukan justifikasi yang telah dibuat oleh ketua penilai tersebut. Okay. Ini juga macam tadilah, objektif inovasi perlu disertakan dengan kumpulan sasaran, kemudian latar belakang, penjelasan tentang proses penghasilan mengikut kronologi. Maksudnya bagaimana bahan itu dihasilkan mengikut kronologi akan lebih memberi kefahaman yang lebih kepada para penilai. Isu dan masalah yang ditangani oleh bahan inovasi, kemudian kumpulan sasaran. Ini saya rasa okeylah.
boleh. Penerangan penulisan bahan inovasi, huraian inovasi itu bahan digunakan untuk menghasilkan inovasi. Kalau boleh tuan-tuan dan perempuan, yang bahan yang digunakan tu maksudnya kita kalau boleh tunjukkan raw material dulu. Maksudnya bahan ni okey, dia ni macam ni. Jadi bila kita dah buat bahan tu secara detail, so that sebab kita menilai melalui video dan penerangan saja kan, so that means kalau kita buat macam tu, so akan kita akan membantu para penilai untuk memahami yang lebih detail lah. And then cara inovasi digunakan, sertakan video, PDP dan foto. Okey, seperti yang Dr. Azwan tekankan tadi, memang betul video-video yang disertakan tu kadang-kadang dia tak berapa sharp, so that bila nanti para penilai ataupun ketua penilai dia menilai bahan tersebut, dia apa benda tu, jadi mereka pun tak tahu apa benda yang hendak ditekan atau difokuskan. So macam Dr. Azwan cakap tadi, ambil video tu dari segi dari beberapa angle, so that benda tu kita boleh nampak dengan jelas, ya. Dan juga nyatakan kos berapa yang diperlukan untuk membuat atau membina atau mereka bahan inovasi tersebut, ya. And then keberkesanan inovasi kepada pengajaran pelajaran lah sebagai bukti, ya, untuk berdasarkan data. Sebenarnya bahan-bahan ni dah redundant jugalah. Okey. Huraian inovasi, potensi yang disebarluaskan kepada pihak lain dan keterangan lain yang berkaitan. Okay. Ada macam 2 tahun lepas ada satu calon tu, dia memang cantik, memang komplit dia punya penerangan dan sebagainya, tapi dia dah reveal dekat situ yang dia dah jual. Dia gunakan dan bahan-bahan ni telah pun dijual ni secara inilah. Jadi memang kita terpaksa batalkan there and then penyertaan tu. Okay, ada apa-apa pertanyaan tentang penerangan inovasi ni? Assalamualaikum Puan Amal. Ya, saya. Nak tanya sikit lah Puan Amal. Untuk video penerangan bahan inovasi tu, ada ke durasi yang ditetapkan? Kalau kita daripada tahun-tahun lepas, kita buat dalam 20 minit. Oh, 20 minit. Durasi itulah. Maksimum 20 minit lah. Maksimum 20 minit. Untuk kita bahan PDP kan, so kita ambil dalam masa 20 minit lah, tengok macam mana dia guna pakai dalam PDPC dan sebagainya. Okey, terima kasih Puan Amal. Okey, sama. Ada lagi pertanyaan? Okay, pengelola boleh sediakan template muka hadapan setiap dokumentasi untuk keselarasan. Okey, kita sebenarnya kita memberi kelonggaran kepada kesemua peserta untuk menunjukkan kreativiti. Jadi saya tak tahulah macam mana kalau kita nak buat ikut keselarasan tu, nanti kita tak nampak pula kreativiti calon tersebut. Macam tu. Itu sebabnya kita tak ada nak customizekan, okey, bahan inovasi ni okey kena colour biru ataupun kena colour merah dan sebagainya. Jadi kita tak ada untuk makluman tu, kalau kita just lihat macam ni macam ni, kita just memadai kalau kita
ini saja. Contohnya dekat sini pertandingan Anugerah Guru Inovatif 2022, pembelajaran bahasa Arab, dan ini tajuk dia. Kemudian kategori dekat sini sekolah mana, kemudian JPN, Jabatan Pendidikan Negeri, itu dah memadai. Saya tak nak customizekan benda tu supaya nanti tak nampak pula kreativiti calon dan sebagainya. Ada lagi pertanyaan? Puan Amal, Ya, saya. kalau tadi kita takkan maksimum 20 kan masa. 20 minit. Kalau katakan ada calon yang lebih pada masa tu, adakah dia tertolak atau macam mana pencalonannya? Macam ni Cik Marwan, kita macam saya katalah, kita bagi duration 30 minit sebab para penilai tu nanti dia kalau banyak sangat nak menilai dan sebagainya kan, sebab benda ni sekarang ni kita menilai dari segi video. Jadi maksudnya kalau kita bagi, kalau kita kata lebih tu, maksudnya nanti seorang penilai dia akan menilai 3 ataupun dia akan menilai 16 video lah sebenarnya. Setiap penilai itu dia akan menilai 16 video. Maksudnya tiap-tiap negeri kan mengikut kategori. Jadi kalau dia menilai maksudnya lama sangat ke, jadi kita nak membantu mereka lah untuk nak buat ni. Jadi kalau boleh lah kita bagi just 20 minit macam tu. Okay, baik Puan. Lagi apa lagi? Ada lagi masalah yang dihadapi? Okey, saya mohon sangat-sangat di sini untuk penyerahan bahan tu nanti, tuan-tuan dan puan tolong on the 14 itself tu ya, 14 Mac tu terus masuk dalam Google Drive, kerana 15 Mac tu sebenarnya adalah taklimat pula kepada panel dan penyerahan bahan-bahan terus. Jadi kalau kata misalnya tak boleh dalam 14 bulan tu atau 15 tu, jadi masa saya ada taklimat pula bersama dengan panel tu nanti, saya tak dapat nak serahkan bahan tu kepada mereka terus. Jadi saya mohon sangat-sangat kepada tuan-tuan dan puan-puan agar menepati tarikh dan waktulah kepada 14 bulan Mac tu ya. Okey. Ada lagi? Semua diam, saya risau pula. Kami dengar Puan, tak apa. Ada dengar tu, ada jangan risau Puan Amal. Tak apa, yang pegawai penyeras yang dah biasa, saya tak risau. Takut yang penyeras yang baru ni. Jadi dia tak tahu macam mana nak go through nanti, jadi susah kan. Itu yang saya risau tu. Okey, kita tengok pula berkenaan dengan penggunaan gambar, carta, jadual, grafik di dalam penulisan bahan inovasi. Okay, mengapa perlunya kita ada bahan-bahan carta tu? Kemudian adalah kata kat sini, visualisasi merupakan antara proses yang amat penting dalam komunikasi maklumat dan boleh digunakan untuk tujuan meningkatkan penekanan terhadap suatu maklumat. Okay, so meaning sekarang ni kita dalam era pandemik COVID-19 ni, kita hanya menggunakan semuanya secara maya. So semua bahan-bahan tu perlu ada some kind of maklumat yang detail yang dapat memberi kefahaman yang lebih kepada para penilai. So nanti dia orang tak tahu, bahan ni nak guna untuk apa? Kita tak tahulah. Kita tengok je macam ni. Jadi kita inilah dia mohonlah ya. Okey, gambar, contohnya gambar kena sharp ya, sharp
dan kalau boleh kira macam besar lah ikut apa ni menu tu. Kalau besar pun tak apa, sebab bahan tu kita biar jadi besar so that kita boleh nampak bahan tu secara jelas. Okay, memperlihatkan bahan-bahan yang digunakan untuk membuat bahan inovasi, membuktikan bahan inovasi telah disebar luas, disertakan dengan jadual, raja ataupun carta. Dan jadual, data itu diolah dengan betul, kemudian mempersembahkan laporan kertas kerja, projek ataupun kajian yang dibuat berdasarkan bahan inovasi yang telah dicipta. So itu saja. So ada apa lagi pertanyaan tentang pertandingan anugerah guru inovatif ni? Puan boleh ulang slide ketiga tak? Ketiga. Okey, gambar. Dia ada bahan boleh gambar lagi. Memperlihatkan bahan. Yang ketiga. Dia ada 3 benda kan dia nak? Okey. Baik, dapat. Terima kasih Puan. Okey. So sebenarnya selesai dah kita punya taklimat ni. Tapi kalau ada apa-apa yang kita perlu untuk berbincang, jadi kita buka lah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amiruddin dari JPN Johor. Salam Haji. Kalau boleh slide yang dibentangkan ni boleh tak di-sharekan pada pihak jawatan untuk kita. InsyaAllah. Okey. Masuk dalam grup lah pun boleh. Okey. So ada apa-apa lagi? Ataupun nanti saya sertakan saya berilah link untuk kehadiran kita pada hari ini dalam grup kita ni. Saya sharekan dalam grup supaya tuan-tuan dan puan-puan boleh isi dan kita masukkan dalam InsyaAllah selepas saja plat ni, insyaAllah saya akan sharekan dalam grup. Ya betul. InsyaAllah saya akan share jugalah rakaman video ni. So ada apa-apa lagi? Ada tak tuan-tuan dan perempuan yang rasa nak hantar berhamang wujud ke office? Saya rasa kalau ada yang hantar, ada yang tak hantar ni nanti macam tak seragam pula. Jadi tak payah hantar semua lah ya? Kalau juga. Sebab kena ambil lagi. Sebabnya sebenarnya macam ni, bahan-bahan yang beberapa tahun lepas tu yang mana yang ada dalam simpanan berfikir, sebenarnya store tu ataupun tempat itu akan dibuat akan diguna pakai daripada store nak dijadikan tempat perbincangan dan sebagainya. Jadi bahan-bahan tu dah nak kena let go. Jadi tuan-tuan dan perempuan punya bahan tu macam mana? Nak let go ke macam mana? Yang saya tengok ada kat situ tahun 2020, 2021 dan 2022. 2020 dan 2021. Yang 2019, 2020. Yang 2021 kita buat online kan. So ada yang bahan-bahan 2019 tu hanya actually manual saja. Jadi boleh ke saya nak hapus kira? Saya rasa Puan Amal ambil gambar, lepas tu masuk dalam grup kita. Kalau kita rasa macam boleh dilupuskan lah. Sebab kadang peserta ni pun dah tak ingat dia punya bahan dia tu kan. 2019 tu kan.
Kalau ada bahan yang Gambar tu maujud, jadi kalau ada bahan maujud yang macam mahal ke apa, saya tak tahulah. Nak ambil gambar lah tengok. Kalau rasa macam benda tu setakat kotak je, mungkin boleh hapuskan lah. boleh buang lah kot ya. Okey. Terima kasih. Tengoklah apa yang ada tu. Mungkin saya pun tak ingat dah ambil ke tak. Tak ingat lah. Dah lama. Rasanya cuba ambil kot. Kan? Yelah, saya dah ambil. Kita dah ambil kat sini dah ambil. Dah lama tak Melaka. ingat. Mungkin ambil gambar, masukkan dalam group. Kalau kata Melaka kata nak lepuskan lah. Itu je. Pasal nanti minta balik bayar juga kalau dah lepus. Jangan let go kata Kelantan. Peserta nak. Tapi kita pun dapat eksa ni, saya dah berapa kali dah kena tegur. Macam mana ni Muhammad ni? Aduh, saya tak tahu nak buat macam mana. Saya rasa mungkin boleh beri ruang kepada negeri yang nak ambil bahan dia lah, bagi tempoh masa. Jadi kalau negeri tu tak ambil, kira lupus lah. Macam tu. Okay. Okey, semua setuju cadangan kita hantar bahan 14 hari bulan 3. Kemudian 3 hingga 14 hari bulan Mac tu, 3 hingga 14 April tu pengarah PPK, Jemaah Nazir akan turun ke 8 buah sekolah lah ya. Sekolah Naib Johan dan Johan untuk menentukan Johan setiap kategori. Macam tu. So, semua rakan-rakan sihat? Alhamdulillah. Ya. Sama-samalah kita menjaga diri masing-masing dengan Omicron ni. Tak nampak. So tak ada apa dah. Ya, boleh kita boleh bersurai lah. Okay. Ambil gambar dulu ke? Okey. Boleh juga. Terima kasih Puan Amal. Okay, sama. Ambil gambar dulu. Terima kasih. Sementara tu saya nak pesan sekejap lah ni berkenaan dengan berkenaan dengan pre dengan post test tu. Ada produk-produk yang bagus lah guru-guru hasilkan, tapi dia tak ada peserta itu. Yang itu sukar untuk kita tentukan lah macam mana nak pergi markah ni, sebab nampak menarik tapi kita tak tahu kesan dia. Jadi kalau pegawai daripada penyelaras daripada JPN boleh bantulah kan, tunjukkan bahawa kalau boleh lah dibuat dengan ada satu penerangan sedikit kaedah dia kan, macam mana pengujian tu dibuat. Ini ada yang bagi markah dia macam dia buat jadual sebelum tak tahu dia buatlah value apa, selepas value apa. Jadi kita pun kata apa maksud dia ni kan. Itu maknanya tak berapa kemas lah macam tu. Jadi bila nak bersaing ni dia kena memenuhi semua kriteria tu lah. Dan kriteria yang berkenaan dengan impact ataupun kesan ni memang antara yang paling kurang orang sertakan lah. Jadi sayang lah ada satu produk tu langsung tak ada tentang kesan ataupun impact ni. Jadi markah dia jatuh dekat situ, kurang dekat situ. Walaupun kita para juri berkenan lah, tapi nak buat macam mana markah bila dah diselaraskan dia kurang di situ lah. Jadi minta tuan-tuan dan puan tolong tengok yang bahagian itu jugalah. Itu sajalah yang saya nak pesan, sebab bila maksudnya untuk kesan atau impact ni, pembina bahan tu dia perlu nyatakan dengan jelas ke kat situ? ya, dalam documentation itu
Dia bukannya cakap dalam video tu, dalam documentation untuk kita refer apakah apa dia punya kesan lah kepada murid dia bila maknanya sebelum dibuat dengan menggunakan kaedah ni macam mana dan selepas dibuat. Tapi ada juga yang figure dia terlalu cantik kan, macam sengaja dibuat-buat lah, itu saya kata tu. Kalau boleh diterangkan sedikit bagaimana kaedah mengujinya adalah lebih bagus lah. Sebab yang bila kita buat secara virtual ni, kita memang bergantung 100% kepada satu presentation video. Jadi dia mesti clear kalau menggunakan peralatan ataupun apa-apalah kaedah daftar di dinding ke apa, tunjuk dengan clear lah apakah benda itu, bagaimana dia digunakan dan bagaimana murid respon kepada itu. Kalau ini, tapi yang zaman pandemik ni kena hati-hati sikit lah nampak murid ni kan. Dan kemudian kesan dia pula lah bagaimana tu. Sebab itu je yang kita boleh rely on lah, yang kita boleh bergantung apabila kita buat ni. Sebab kita tak boleh nak tanya cikgu tu, kita tak boleh nak tanya pegawai-pegawai yang mengiring ni ke contohnya kan. Jadi kita kena apa kata orang tu, buat keputusan berdasarkan kepada apa yang nampak di depan mata dan apa yang kita faham. So itulah yang kadang-kadang memang kita kesian lah. Tahun lepas ada satu yang produknya bagus tapi documentation dia macam amal tunjuk sangat nipis. Dia tunjuk kalau tak silap saya lah, dia tunjuk gambar je dan apa tu dengan apa macam sikit lah penerangan apa itu, apa keping je kan. Kita pun tak faham apa yang dia nak tunjuk, tapi kita tahu benda tu. Kita tahu dia benda ni bagus kan. Tapi sebab tak jelas, maka dia habis kat situ lah. Jadi tuan-tuan dan puan, kita minta bantulah kan. Sebab macam saya kata tadi, bila menggunakan video dan sebagainya ni, dia punya kefahaman kita tu sangat terhad. Jadi selagi sebanyak mungkin maklumatnya ada, sila sertakanlah. Itu akan membantu kita membuat keputusan yang dengan lebih baik. Dia terutama waktu pusingan pertama tu, itu sangat crucial tu. Okey, itu saja. Terima kasih semua. Okey, terima kasih semua. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Salam sejahtera. Waalaikumsalam. Okay, nanti saya sharekan ya dalam grup dan juga apa ni ya. Okay, terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih semua. Terima kasih Puan Amal. Sama-sama.